Selamat sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Nurida dan rakan sekelas sekalian. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan untuk tajuk analisis laporan kewangan badan berkanun. Badan berkanun yang dipilih adalah Pertubuhan Keselamatan Sosial, iaitu Perkeso. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Saswini Setarasu, GA 04652, Darshana Priya Rajagopal, Togeswari Marimutu dan Sarina binti Imanuddin. Dalam Perkeso, piawaian perekonan yang digunakan adalah MPSAS, iaitu The Malaysian Public Sector Accounting Standards. MPSAS merupakan piawaian perekonan yang perlu dipatuhi oleh entiti perekonan sektor awam di Malaysia dan juga perusahaan perniagaan kerajaan. MPSAS dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara melalui proses urus tadbir. Ia juga digubal berasaskan International Public Sector Accounting Standard IPSAS yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants IFAC. Seterusnya, kita akan melihat kepada perkembangan piawaian perekonan, iaitu bagaimana PERS berkembang kepada MPSAS. PERS digunakan sebelum tahun 2006 dan seterusnya pada tahun 2006 dia dijadikan kepada FRS. Pada tahun 2012 MFRS dikuatkuasakan. Pada tahun 2014 MASB keluarkan MPERS dan pada tahun 2016 MASB kuatkuasa MPERS. Seterusnya pada tahun 2018 kuatkuasa MPSAS di Kerajaan Pusat dan juga di Kerajaan Negeri. Seterusnya pada tahun 2020, kuatkuasa MPSAS di semua BBP dan PBT. MPSAS berasas daripada IPSAS. Ia memfokus kepada keunikan objektif, aktiviti dan urus niaga sektor awam. Dalam syarikat persendirian, piawaian perekonomian yang digunakan adalah Malaysian Financial Reporting Standards iaitu MFRS. Dalam sektor awam pula, piawaian perekonomian yang digunakan adalah MPSAS. Dalam slide seterusnya, kita akan melihat kepada objektif MPSAS. Pertamanya, MPSAS merupakan pemodenan perekonomian sektor awam. Ia juga merupakan keperluan iaitu memberikan informasi yang berguna kepada sektornya, meningkatkan accountability dan ketelusan. Sebagai contoh, memberi maklumat terperinci dan tambahan pendedahan dalam penyata kewangan, meningkatkan kredibiliti dan kebolehpercayaan, iaitu piawaian yang berasingan dikemaskini dengan pembangunan kewangan terkini. MPSAS adalah juga untuk penyeragaman, kebolehbandingan dan juga konsisten. Dengan MPSAS ini juga, sektor awam boleh membuat urus tadbir yang baik dengan maklumat lengkap mengenai aset, liability, hasil dan juga belanja. MPSAS ini juga dapat memenuhi objektif entiti sektor awam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sarina binti Imamuddin, GA 04651. Saya akan membentangkan tentang piawaian laporan kewangan mengikut MPSAS 1. Piawaian ini hendaklah diguna pakai untuk semua penyata kewangan bertujuan disediakan dan dibentangkan di bawah asas perekonomian akuran menurut MPAS. Penyata kewangan ini bertujuan adalah untuk memenuhi keperluan pengguna yang tidak berhak meminta laporan disediakan mengikut keperluan maklumat tertentu mereka. Contohnya kepada pembayar cukai pintu,
ahli badan perundangan, pemyutang, pembekal, media dan pekerja. Okey, penyata kewangan ini juga bertujuan umum termasuk penyata yang dibentangkan secara berasingan atau dalam dokumen awam lain seperti laporan tahunan. Piawaian ini tidak terpakai kepada maklumat kewangan interim yang diringkaskan. Pertimbangan penyata kewangan mengikut MPS AS 1. Yang pertama, daripada penyata kewangan itu, kita boleh melihat daripada pembentangan saksama. Kita mendapat gambaran sebenar kesan daripada urus niaga, peristiwa lain dan keadaan menurut tarikh dan kriteria pengiktirafan bagi aset, liability, hasil dan perbelanjaan sebagaimana ditetapkan dalam MPSAS. Okey, pembentangan saksama juga menghendaki entiti mengguna pakai dasar perakaunan menurut MPSAS 3 mempersembahkan maklumat yang relevan, dipercayai, dibandingkan dan difahami. Ia juga menyediakan penerahan tambahan apabila pematuhan kepada keperluan khusus MPSAS tidak mencukupi. Yang kedua, pematuhan MPSAS, iaitu penyata kewangan sesebuah entiti yang mematuhi MPSAS hendaklah membuat pernyataan yang jelas dan tepat terhadap pematuhan tersebut dalam nota kepada akaun. Yang kedua, penyata kewangan tidak boleh dikatakan sebagai mematuhi MPSAS, melainkan telah mematuhi semua keperluan MPSAS. Yang ketiga, usaha berterusan. Ini mendapati penyata kewangan hendaklah disediakan atas prinsip usaha berterusan, melainkan adanya niat untuk membubarkan entiti atau untuk menamatkan operasi, atau jika tidak ada alternatif yang realistik melainkan untuk berbuat demikian. Penyata kewangan itu tidak disediakan atas prinsip usaha berterusan, maka fakta itu hendaklah didedahkan bersama dengan asas penyediaan penyata kewangan dan alasan mengapa entiti tidak dianggap mempunyai usaha berterusan. Yang keempat, ketekalan pembentangan dan klasifikasi item dalam penyata kewangan hendaklah dikekalkan dari satu tempoh ke tempoh berikutnya, melainkan jelas bahawa selepas perubahan signifikan dalam jenis operasi entiti atau kajian semula fikir, pembentangan atau klasifikasi lain lebih wajar. MPSAS menghendaki perubahan dalam pembentangan. Yang kelima, kematanan dan pengagregatan. Setiap kelas yang material bagi item yang sama hendaklah dibentangkan secara berasingan. Item dengan jenis atau fungsi berbeza hendaklah dibentangkan secara berasingan melainkan tidak material. Okey, pertimbangan penyata kewangan yang keenam iaitu mengoffset. Aset dan liability, hasil dan perbelanjaan tidak boleh di-offsetkan melainkan dikehendaki atau dibenarkan oleh MPSAS lain. Yang ketujuh, maklumat perbandingan. Maklumat perbandingan hendaklah didedahkan dengan tempoh sebelumnya bagi semua amount yang dilaporkan dalam penyata kewangan kecuali MPSAS memberi kebenaran atau menghendaki sebaliknya. Maklumat perbandingan hendaklah termasuk maklumat naratif dan deskriptif apabila maklumat tersebut adalah relevan untuk pemahaman penyata kewangan bagi tempoh semasa. Dalam keadaan pembentangan atau klasifikasi dipinda, perbandingan jumlah, jenis amount yang diklasifikasikan semula serta alasannya perlu didedahkan. Pertimbangan yang ke-8 iaitu pengenalpastian penyata kewangan. Ia mempunyai nama entiti pelapor, individu atau entiti ekonomi, tarikh pelaporan atau tempoh yang diliputi, mata wang pembentangan dan tahap pembubaran yang digunakan dalam membentangkan angka. Yang ke-9, tempoh pelaporan. Penyata kewangan hendaklah dibentangkan sekurang-kurangnya sekali setahun. Jika tarikh tahun berakhir berubah dan penyata kewangan dibentangkan untuk tempoh selain daripada 1 tahun, nyatakan alasan dan fakta amount untuk perbandingan tidak boleh dibandingkan. Polisi untuk FGOM tahun berakhir 31 Disember. Yang terakhir,
ialah ketepatan masa. Sesebuah entiti seharusnya dapat mengeluarkan penyata kewangan dalam tempoh 10 bulan selepas tarikh pelaporan. Antara pernyataan yang terdapat adalah penyata kedudukan kewangan seperti pada 31 Disember 2018. Sambungan kepada penyata kedudukan kewangan. Sambungan kepada penyata kedudukan kewangan. Seterusnya, penyata prestasi kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Sambungan kepada penyata prestasi kewangan. Selain itu, terdapat juga penyata perubahan aset bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Sambungan kepada penyata perubahan aset bersih. Akhir sekali, terdapat penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Sambungan kepada penyata aliran tunai. Sambungan kepada penyata aliran tunai. Sambungan kepada penyata aliran tunai. Selamat sejahtera kepada pensyarah penurida dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Tarshana Priya, anak perempuan Raja Gopal, dan nombor matrik saya ialah GA04658. Hari ini saya akan menyambung dengan proses penggubalan MPSAS. Okey. JANM iaitu Jabatan Akauntan Negara akan membuat kajian awal dan akan mengeluarkan draft MPSAS. Seterusnya, GASAC iaitu Government Accounting Standard Advisory Committee akan membuat perakuan ke atas draft MPSAS mengikuti dengan pendedahan draft. Kemudian GASAC juga akan membuat perakuan ke atas ED. Okey, ED bermaksud exposure draft, iaitu pendedahan draft. Okey, selepas GASAC membuat perakuan ke atas ED iaitu exposure draft, JKP iaitu Jawatan Kuasa Pemandu Perakaunan Akruan akan memberi kelulusan ED dan mengeluarkan MPSAS. Keputusan ini dibuat oleh penerusi iaitu Akauntan Negara Malaysia. Dan akhirnya, IFAC iaitu International Federation of Accountants akan memberi kebenaran untuk penerbitan yang meliputi 3 proses seperti terjemahan, pencetakan dan peredaran. Okey, slide seterusnya kita akan melihat kepada keahlian GASAC. Okey, keahlian GASAC terdiri daripada 2 wakil daripada Jabatan Audit Negara, 5 wakil daripada Jabatan Akauntan Negara iaitu PPPA, BPOPA, BPTM, BKP, JANM Negeri Selangor. Dan seterusnya, urus setia mesyuarat adalah unit polisi dan piawaian iaitu PPA dan JANM. Okey, akhirnya kita akan melihat kepada kesimpulan MPSAS. Okey, MPSAS lebih sesuai kerana digubal berdasarkan IPSAS, IPSAS yang mempunyai tata cara pengiktirafan, pengukuran dan pendedahan terhadap isu-isu spesifik sektor awam yang tidak terdapat dalam mana-mana piawaian yang lain sama ada MFRS, PERS atau MPERS. Okey. Yang kedua pula menyeragamkan pematuhan kepada piawaian bagi entiti perakaunan sektor awam kerajaan termasuk agensi dan badan
berkanun. Yang ketiga pula adalah memudahkan penyatuan, dan akhir sekali adalah memudahkan kebolehbandingan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.